الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. InsyaAllah pada malam ni setelah kita selesai membicarakan tentang najis, cara menyucinya, dan kita pun sudah habis pada membicarakan najis-najis bahagian-bahagiannya, dan pada malam ni kita masuk pula pada membicarakan tentang bersugi. Ini salah satu daripada bab di dalam fiqh menunjukkan tuan-tuan sekalian, bersugi itu ada hukumnya. Bersugi itu apa definisinya, apa takrifnya, kita akan bincangkan pada malam ni. Okey, tajuk dia bersugi. Dalam kurungan tu dia kata menggosok gigi. Baik. Kalau dalam yang Arabnya dia kata babus siwak, bab pada menyatakan siwak. Siwak tu ialah perbuatan menggosok gigi ataupun perbuatan bersugi. Okey. Baik, katanya bersugi itu maknanya menyuci atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat. Baik, kalau pada istilah bahasa, istilah bila sebut siwak dalam bahasa Arab dinamakan apa? Dinamakan ad-dalku. Dinamakan ad-dalku. Itu pada lughah. Pada bila sebut asiwaku, bersugi itu pada istilah lughah ataupun istilah bahasa Arab dinamakan ad-dalku. Apa makna dalku tu? Makna dalku tu ialah menggosok. Dalku tu maknanya menggosok. Itu istilah dalam bahasa Arab. Okey, pada istilah syarak yang kita baca tadilah, dia sebut ad-dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Menggosok ataupun kata menggosok gigi
dan perkara-perkara yang di sekeliling gigi. Sekeliling gigi itu maksudnya gusinya, lidahnya, langit-langitnya, gusi dan tepi pipi dalam tu. Itu termasuk kita membersihkannya dinamakan bersugi. Bukan semata-mata menggosok gigi semata-mata, tak. Tapi dengan lidahnya, langit-langitnya, pipi dalam tu kiri dan kanan, itu termasuk juga dinamakan di dalam bab sugi, dalam bab bersiwak. Baik, menggosok tu bikulli syai'in khashinin, dengan sesuatu yang kesat. Sesuatu yang khashih tu maksudnya, khashin tu maksudnya ialah yang kesat, yang mampu untuk menghilangkan kekotoran pada gigi, ataupun pada gusi, ataupun pada lidah, ataupun pada langit-langit dan pipi yang di sebelah dalam. Okey. Itu semuanya ada hukum tu. Sebab tu lah dia kata makna bersugi tu ialah menyuci atau membersihkan mulut. Mulut tu mulut dalam lah. Dan gigi. Gigi. Bila sebut mulut tu ialah dalaman tu lah. Lidahnya masuk dalam mulut kan. Lidah, langit-langit, gusi. Itu semua termasuk di dalam bab ni, dalam bab bersugi ni lah. Dengan menggunakan alat. Alat tu ialah alat yang mampu nak menghilangkan kekotoran yang pada gigi. Seperti berus gigi. Itu alat lah. Manggar kelapa. Manggar kelapa. Sabut. Manggar kelapa tu ya. Tangkai buah kelapa tu kan. Di situ kita boleh. Dia ada bulu-bulu tu dan dia kesat. Sabut. Sabut kelapa boleh juga. Kayu arak dan sebagainya. Kayu arak tu yang orang Arab pakai. Macam ni. Ini kayu arak lah ni. Ini namanya kayu arak. Kayu arak. Kayu arak tu sejenis pokok tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah Arab ataupun yang ada dalam negeri yang berpadang pasir. Sebab pokok arak ni dia hanya mampu tumbuh di tempat tanah yang padang pasir, yang panas. Dia sebab dia tahan panas. Tapi kayu arak ni ini bukan kayu arak yang di atas dahan tau. Tak. Yang warna kuning ni ialah yang dalam tanah, akarnya tu. Dan inilah yang paling afdal. Baik. Dalam ni dia kata hukumnya sunat. Hukumnya adalah sunat. Baik, adakah hukum bersugi itu semata-mata sunat? Tidak. Sunat tu hukum asal. Bersugi itu yang dikatakan sunat tu hukum asal. Hukum asal. Baik. Tetapi hukum sebenarnya dia terpecah kepada 5 hukum. Ada kalanya bersugi itu wajib. Ada kalanya bersugi itu sunat. Ada kalanya bersugi itu makruh. Ada kalanya khilaful aula. Dan ada kalanya haram. Baik, macam mana bersugi itu boleh jadi wajib? Iza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li salatil jum'ati ataupun wa iza nazarahu. Jadi yang jadi hukum wajib tu ialah apabila terhenti di atas bersugi itu menghilangkan najis. Jadi kan jadi bila kata wajib tu ialah apabila bersugi itu menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Kalau tak bersugi, tak hilang najis. Maka ketika itu wajib bersugi. Umpamanya ada darah di dalam mulut tu yang melekat dekat gusi tu. Sekira-kiranya kalau tak bergosok gigi, maka menyebabkan darah tu tak boleh hilang. Jadi terhenti di atas kena bersugi dulu.
anak baru boleh hilang. Maka pada ketika itu bersugi itu hukumnya adalah wajib. Satu. Baik. Yang kedua, ataupun kan masuk hukum wajib ini ialah apabila seseorang itu bernazar. Apabila seorang tu bernazar untuk bersugi, maka pada ketika itu bersugi itu jadi wajib. Baik. Yang kedua, hukumnya sunat. Ini wahuwal aslu fih. Ini asal hukum bersugi itu sunat. Asal hukum bersugi itu sunat. Dan jadi muakkad sunat tu jadi muakkad pada beberapa tempat. Jadi hukum sugi itu jadi sunat muakkad pada beberapa tempat. Umpamanya seperti mana? Seperti ketika nak baca Quran, seketika atau ketika pada nak ambil wuduk, nak masuk dalam rumah, nak tidur. Itu semua dikatakan menjadi sunat muakkad. Menjadi sunat muakkad. Tengok ya. Islam ajar kita sampai macam tu. Islam ajar umat dia sampai seringan-ringan perkara pun diajar tuan-tuan sekalian. Jadi bersugi itu hukumnya adalah sunat pada hukum asal pada semua keadaan. Tapi menjadi sunat muakkad apabila dalam disebut ni hukumnya sunat pada tiap-tiap hal, tiap-tiap kelakuan. Tapi lebih-lebih lagi, yakni jadi kuat sunatnya tu. Jadi panggil sunat muakkad. Jadi muakkad sunatnya. Dapat pahala banyak lah. Bila tu? Tak kala hendak membaca Quran. Nak baca Quran, sunat kita bersugi. Tak kala hendak sembahyang, sunat kita bersugi. Sebab itulah Rasulullah dia pakai kayu sugi yang macam ni. Kayu sugi yang namakan kayu arak ni. Kenapa? Kalau nak sembahyang, kalau kita pakai Colgate lah, kita pakai ubat gigi yang biasa kat Malaysia ni kan, macam mana nak gosok gigi ketika nak solat tu? Padahalnya Nabi katakan tuan-tuan, Nabi sebutkan bahawasanya pahala bersugi tu kalau nak semayang tu apa dia? Dia kata dia sebut dalam hadis ni fadilat bersugi tu dia sebut fadlus solati bisiwa ala solati bi ghairi siwa sab'ina di'fan. Iaitu kelebihan sembahyang yang dengan bersugi di atas sembahyang yang tidak bersugi, gandaannya 70 kali ganda. 70 kali ganda pahala tu. Bahkan kalau kita bersugi, pada tiap-tiap kali kita nak sembahyang tu, Nabi sebut rakaatani, 2 rakaat. Bisiwakin, dengan bersugi tu khairun, terlebih baik daripada 7 min sab'ina rakaatan bi ghairi siwa. Jadi 2 rakaat dengan bersugi itu bandingannya kelebihan dia tu lebih daripada 70 rakaat yang kita sembahyang dengan tiada bersugi. Jadi dengan 2 rakaat kita bersugi itu dapat pahala seperti kita sembahyang 70 rakaat. Jadi sebab itulah kalau kita nak sembahyang orang Arab ni yang reti masalah sunnah ni, dia pakai kayu arak. Kayu arak macam ni nanti dia ajar kita macam mana nak pegang kayu arak tu pun dia ajar pada kita nanti. Baik. Okey. Itu sunat muakkad. Dan ada kalanya pula bersugi tu hukumnya makruh. Bila jadi makruh tu? Makruh tu ialah lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Bila makruh tu? Bersugi bagi orang yang puasa tu ba'da zawal.
selepas daripada gelincir matahari, yakni selepas daripada masuk waktu zuhur. Lepas daripada sampailah ke petang. Sampailah ke petang. Sampailah lepas buka puasa. Maka pada ketika itu makruh orang yang berpuasa. Ini pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad selain daripada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kata tak makruh, dia kata. Wahtaral Imamun Nawawi adamul karahah. Memilih oleh Imam Nawawi bahawasanya bersusuk gigi lepas daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa tu tak makruh semata-mata. Itu kata Imam Nawawi lah. Tapi muktamad di sisi ulama lain mengatakan makruh. Baik. Dalam ini ada sebut. Yang keempat hukum dia khilaful aula. Khilaful aula ni dia atas sikit pada makruh, tapi tak sampai jadi maqam haram. Apa dia bersugi yang khilaful aula tu? Ialah al-istiyaku bisiwaki ghairihi biridahu. Dia kata bersugi dengan alat sugi orang lain punya dengan redanya, dengan apa, dengan izin, dia reda. A menggunakan beruh gigi B, tapi B tak marah pun, B reda, tak apa, tapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula tu tak sampai jadi haram lah, tapi atas sikit pada makruh lah. Melainkan tak jadi makruh, tak jadi khilaful aula ni illa litabarruki, melainkan kerana mengambil keberkatan. Ambil berkat. Beruh gigi tu siapa punya? Oi, Masya Allah, itu wali Allah punya. Kita ambil berkat daripada beruh gigi si wali Allah tu punya. Maka tidak jadi khilaful aula, tapi dengan syarat reda dia lah. Kalau macam tu hukumnya apa? Ambil tabaruk tu, ambil keberkatan tu. Famandubun, maka hukumnya adalah sunat. Kalau kita nak takdir macam mana? Fasiwaku bi ghairi istiya bisiwa ki ghairihi biridahu tu famandubun, maka hukumnya adalah sunat. Bila nak tujuannya mengambil berkat, tujuannya mengambil berkat. Okey. Baik. Hukum yang kelima haram. Jadi haram. Haram tu bila pula? Idza kana bisiwaki ghairihi biduni iznihi walam ya'lam ridahu. Haram tu apabila bersugi menggunakan alat sugi orang lain dengan ketiadaan izin ataupun dengan tidak ada reda, ataupun dia tak tahu walam ya'lam ridahu, dan dia tak tahu orang tu reda ke tak reda ke, dia tak tahu. Maka hukumnya haram. Maka hukumnya adalah haram. Baik, itu 5 hukum yang ada di dalam bersugi. Bukan semata-mata sunat sahaja. Sunat tu ialah kita kata hukum asal. Baik. Baik. Kemudian kata dia lagi kuat sunat muakkad sunatnya, lebih-lebih lagi kuat. Yang ni muakkad sunatnya jadi kuat, sunat itu jadi kuat. Banyak dah dapat pahalanya. Bila kita buat, bila tu? Tak kala hendak membaca Quran, tak kala hendak sembahyang. Tengok, nak angkat takbir tu, sebab tu kan orang Arab Yaman kalau ditarim tu, imam akan peringatkan makmum tu supaya bersugi. Dia kata, dia sebut apa? Kalau kita sebut dalam bahasa Arab tu, samakan saf, rapatkan saf. Itu dalam bahasa Arab lah. Apa tu disebut asyiwa qabla solah. Sugi sebelum semayang. Sebab sugi sebelum semayang tu pahala dia 2 rakaat. Rakaatani. Bisiwakin khairun.
anak min sab'ina raka'atan bi ghairi siwa. Jadi bila sebut 2 rakaat dengan bersugi itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Jadi sebab tu orang dia bersugi sebelum semayang tu dengan kayu sugi lah, bukanlah bawa Colgate bubuh nak bawa dia punya apa ubat gigi beruh gigi tu letih lah pula kan. Apa tu lah guna tu, ataupun sekurang-kurang dia kata dengan alat yang kesat. Bila kata alat yang kesat tu, menggunakan sapu tangan, boleh tak? Sebab tu dalam poket saya ni, alhamdulillah lah setakat ni, sapu tangan tak pernah tak ada lah. Kalau tak ada tu memang tercari-cari lah. Kayu sugi pun sama juga. Usaha juga kayu sugi ni nak kena ada juga dalam poket. Ni kita ngaji bab sugi, tapi kita tak beramal. Baik, sedangkan tahu pahalanya besar. Pahala tu besar. Dia Allah Ta'ala bagi tuan-tuan sekalian. Baik. Okay. Tak kala berubah bau mulut. Berubah bau mulut tu dengan beberapa keadaan. Macam mana berubah bau mulut tu? Satu, yang pertamanya kerana makan. Selepas makan, makanan yang berbau kuat. Umpamanya petai, jering, bawang mentah. Orang makan laksa, mana ada bawang goreng kan? Laksa tu hidangkan dengan bawang mentah. Apa itu? Makan bawang putih, ubat-ubatan yang menggunakan bawang putih yang kuat bau. Itu semua berubah bau mulut. Maka menjadi sunat muakkad untuk kita bersugi. Menghilangkan bau mulut. Mungkin mengganggu orang lain lah. Okay. Bila lagi tu? Jadi sunat muakkad tak kala baru bangun dari tidur. Kita bangun tidur. Tidur ni tak kira lah. Sama ada tidur siang hari ataupun lebih-lebih laginya. Tak kala bangun tidur malam. Pagi tu kita bangun subuh tu. Gosok gigi dulu. Ya, baik. Tengok ya. Tak kala gigi jadi kuning. Jadi berubah bau mulut tu. Berubah bau mulut tu bila tu? Boleh berubah dengan sebab makan benda yang berbau. Ataupun diam yang lama. Tak bercakap. Lama tak bercakap. Ataupun ketika berpuasa tu. Kalau orang tak makan, tak minum tu juga. Boleh hilang, boleh menyebabkan mulut bau busuk juga tu. Berubah bau mulut. Bau mulut tu berubah. Kita ni biasalah kan manusia kan. Okey. Kemudian tak kala gigi jadi kuning. Tak kala gigi jadi kuning tu pun kan. Dalam kitab lah ulama kata sebab tu kan makruh kita buang air besar. Kita tengok najis yang keluar tu ada sangkut kata ulama dengan menyebabkan gigi tu jadi kuning. Jadi kuning, gigi tu berubah color daripada putih, berubah menjadi warna kekuning-kuningan. Yang tu ada sebab lah. Kadang-kadang berubah memang sebab tak gosok bila pergi makan tak borok gigi. Okey. Tak kala hendak tidur. Nak tidur pun sunat kita gosok gigi. Kita muakkad. Sebab itulah Islam jaga kita ni. Gigi tu kan benda penting. Benda penting. Dalam platform Zoom kita malam ni kan ada doktor gigi ni. Jadi doktor gigi tahulah nak jaga gigi macam mana kan. Okey. Baik, tengok ya. Okey. Kemudian tak kala hendak mengambil air semayang. Tengok, ambil air semayang. Perlu gigi dulu. Tak kala hendak membaca hadis. Buka kitab hadis. Buka kitab syariah ni. Boros gigi, gosok gigi dululah. Tak kala hendak berzikir. Tak kala hendak masuk Kaabah. Bukan masuk dalam Kaabah tu. Masuk dalam Masjidil Haram tu pun. Bukan kata masuk Masjidil Haram. Bahkan masuk dalam masjid-masjid lain pun. Sunat kita bersugi. Kenapa? Sebab masjid ni kan tempat kebersihan. Okay. Baik. Tak kala hendak masuk ke rumah lepas berjalan. Kemudian tak kala hendak bersetubuh. Suami isteri nak bersetubuh tu. Rasulullah dia gosok gigi, dia bersugi. Supaya jangan terganggu pasangan dia tu. Dengan bau mulut tu terganggu. Tak kala perut lapar atau dahaga. Di antaranya boleh menyebabkan
anak lapar tu jadi kurang. Nanti saya baca kelebihan bersugi ni banyak ni. Anak fawaidus siwak. Kelebihan anak bersugi. Faedah bersugi tu banyak. Anak tak kala hendak mati. Tak kala hendak meninggal dunia. Orang orang kan kalau ada orang nazak nak meninggal dunia, nak bagi mudah, nak bagi mudah dia keluar roh dia tu, maka hendaklah disugikan giginya. Mudah-mudahan keluar. Baik, ceritanya, ni cerita ni bukan cerita dongeng-dongeng nak ni. Ini cerita yang memang di dalam hadis ada sebut macam tu. Baik, supaya senang keluar roh. Okey. Kemudian tak kala hendak musafir. Kalau sekiranya payah juga roh tu nak keluar, setelah kita sugikan, payah juga roh tu nak keluar, maka sunat kita membaca surah Ar-Ra'd. Baca surah Ar-Ra'd tu insya-Allah mudah roh tu nak keluar. Kemudian tak kala hendak musafir, nak pergi musafir, keluar rumah nak musafir, sunat kita bersugi. Tak kala balik dari musafir, juga sunat kita bersugi. Dan lain-lain. Banyak lagi lah. Banyak lagi dipanggil fadilat ataupun sunat-sunat bersugi. Tempat-tempat yang sunat bersugi tu banyak. Banyak dalam kitab ni dia sebut banyak ni je. Pasal sebut banyak ni. Kalau dia sebut banyak-banyak, jadi kitab ni jadi kitab besar pula. Dia nak suruh kita cari lah. Nak suruh kita cari kan. Okay. Baik. Kemudian tengok dalam kecuali tidak sunat bersugi lepas gelincir matahari. Selepas gelincir matahari bila tu? Sehingga masuk matahari. Untuk siapa ni? Bagi orang yang berpuasa. Sama ada puasa tu puasa sunat ataupun puasa tu puasa wajib. Maka orang yang berpuasa ni hendaklah menahan diri daripada bersugi bermula daripada lepas gelincir matahari, yakni masuk zuhur. Bila masuk zuhur maka makruh bersugi. Ini pandangan yang muktamad di dalam ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Malahan makruh ia bersugi pada masa itu makruh. Dihukumkan ulama makruh bersugi pada ketika mana? Pada ketika lepas gelincir matahari sehinggalah tenggelam matahari bagi orang yang berpuasa. Puasa tu sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Puasa fardu tu apa? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah. Itu semua puasa yang dinamakan puasa yang wajib. Ada pun puasa sunat seperti puasa Isnin Khamis. Asalkan dia puasa lah. Maka hukumnya tidak boleh. Makruh dia bersugi selepas gelincir matahari sehinggalah tenggelam matahari. Baik, sampai masuk waktu berbuka lah. Ini yang mengatakan makruh ni pendapat, pandangan kebanyakan ulama. Bila sebut kebanyakan ulama ni, mana kaul yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab ulama banyak pegang macam tu. Ulama banyak berkata macam tu. Kenapa ni? Mana dalil dia? Dalil dia ialah berpegang kepada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Banyaklah kan? Baik. Jadi Imam Bukhari riwayat dan Muslim juga riwayat. Apa hadisnya? Dia sebut la khaluful fami saimi. La khaluful fami saimi atyabu indallahi min rihil miski. Apa makna dia? La khaluful fami saimi tu. Makna dia ialah artinya bahawa bau mulut orang yang berpuasa. La khalufu fami saimi atyabu. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa tu atyabu, lebih wangi. Lebih elok, lebih sedap. Tu dia. Orang puasa tu lebih wangi, jadi lebih sedap bau dia. Indallah, di sisi Allah.
Ada kondisi manusia tu, kalau orang tu puasa, bau mulut tu memanglah busuk. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, bau mulut orang yang puasa yang busuk tu, di sisi Allah Ta'ala baunya sangat wangi. Lebih daripada bau minyak wangi yang bernama miski. Miski tu kasturi lah. Okay. Kenapa di sisi Allah Ta'ala yang bau tu lebih wangi? Bukan pandang pada bau tu. Pandang kepada ibadat puasa yang dia buat. Walaupun mulut bau busuk sekalipun, dia sanggup untuk berpuasa. Sebab tu dia kata nisbah pada tu. Jadi kan, mana dalilnya hadis tu kata la khalaful fami sa'imi atyabu min rihi miskin tu? Mana dalil kata waktu lepas buka puasa masuk zuhur tu makruh? Ini pandang pada hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain ada membayangkan, ada menggambarkan bahawa bau mulut tu yang dimasukkan dalam hadis itu ialah bau mulut yang di sebelah petang, yakni daripada lepas zuhur membawa kepada sampai tenggelam matahari. Pasal apa? Sebab bila kita puasa terasa lapar tu kan bukan waktu pagi tau. Sebab pagi tu kita dah makan sahur. Jadi bila waktu lapar yang kita rasa tu, waktu lepas gelincir matahari tu yang rasa lapar pedih menyucuk perut tu. Ketika perut kosong tu, kaedah dalam sainsnya ialah mengatakan apa? Angin yang panas tu dia ringan naik ke atas. Perut jadi panas, angin tu ringan naik ke atas. Sebab itulah asbab lah yang menyebabkan bau mulut tu jadi busuk berubah. Tapi sanggup juga orang tu puasa. Allah pandang ke situ. Jadi kan bila dah Allah Ta'ala pandang bau mulut tu adalah bau mulut busuk tu di sisi Allah Ta'ala lebih wangi, maka ulama berpandangan janganlah dihilangkan bau mulut yang busuk tu. Kalau dihilangkan maka tak ada lah si Allah Ta'ala bau dah tu. Baik, seolah-olah macam tu ulama kata kan. Sebab tu dimakruhkan menggosok gigi tu. Jangan hilangkan bau tu. Jadi sebenarnya bayang bau mulut tu yang maksud itu ialah yang bau mulut yang sebelah petang. Mafhumnya kalau sudah bau itu wangi, eloklah dikekalkan. Di sisi Allah Ta'ala wangi bau tu, eloklah dikekalkan. Sebab itulah ulama pandangan kata elok dikekalkan bau tu. Jangan gosok gigi. Biar je lah. Dan jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Baik. Okey. Bercanggah dengan pandangan Imam Nawawi pula. Tentang jumhur atau muktamad ulama kata makruh. Tiba-tiba Imam Nawawi kata tidak. Ya. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi ni gelaran dia kan tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i ini dipanggil Garuda bagi Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab dialah yang mengembangkan mazhab Imam Syafi'i itu Imam Nawawi lah. Dia punya mengarang kitab ni bab fiqh Imam Nawawi ni tuan-tuan. Sibuk dia mengarang tu sehingga dia tak sempat nak menikah. Imam Nawawi tak sempat nak berkahwin tuan-tuan sekalian. Kerana sibuk dengan ilmu ni, tak sempat dia nak kahwin tuan-tuan sekalian. Umurnya 40 berapa meninggal dunia kan. Tapi kitab dia karang beratus-ratus buah. Beratus-ratus judul. Satu judul tu pula tajuk berjilid-jilid. Itu Imam Nawawi punya jasa mengembangkan mazhab Imam Syafi'i. Yang gelar dia tu Garuda Imam Syafi'i tuan-tuan sekalian. Baik, Imam Nawawi ni makam dia di Syria. Di tepi katanya dululah. Katanya di belah kepala dia tu tumbuh satu pokok. Dan pokok tu daun dia tu, daun tu kadang-kadang gugur daun tu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dululah kata setengah orang pokok tu sekarang dah meninggal, dah matilah. Tak tahu pasal apa lah, dah tua sangatlah kot kan. Baik, Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi berpendapat tidak makruh bersugi bagi orang yang berpuasa sama ada di sebelah pagi atau di sebelah petang. Imam Nawawi kata tak ada, tak makruh dia kata. Pasal apa? Dalam hadis tu bukan pasal Allah larang, Nabi tak larang pun. Bahkan tak sebut pun tentang masalah
anak yang kata bau mulut wangi tu masuk dia lain. Anak Imam Nawawi kata. Baik. Tidak makruh bersugi bagi orang yang puasa sama ada sebelah pagi atau petang. Anak pasal apa? Kerana dalam hadis itu, hadis yang disebutkan la khalafu famin sa'imi atyabu anak min rihil miski tu. Min rihil miski. Hadis tu kan? Jadi hadis itu anak Imam Nawawi kata anak memuji orang yang berpuasa sahaja, tidak menunjukkan tegahan, anak tidak menunjuk kepada tegahan anak bersugi itu. Jadi apa sebab dihukumkan bersugi itu jadi makruh tu? Tapi sebab ulama tu pandang hadis lain, bau mulut yang masuk tu ialah bau mulut di sebelah petang. Jadi sebab itulah kebanyakan ulama sepakat. Imam Nawawi je. Imam Nawawi seorang aja. Padahal ulama lain-lain semua kata makruh dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila pandang situ Imam Nawawi kata tak makruh, maka barang siapa yang hendak bersugi sebelah petang, yang ini lepas zuhur ke atas lah, dalam masa dia berpuasa tu, kenalah ia berpegang bertaklid, berniat taklid kepada pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi. Tapi masa saya di Hadramaut dulu, di zaman dulu, kebanyakan ulama dia pegang kepada pandangan ulama yang mengatakan makruh. Sebab pandangan tu pandangan yang muktamad, ataupun pandangan tu jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan macam tu, tuan-tuan sekalian. Jadi makruh. Baik, okey. Nanti kalau sempat saya nak sebut tuan-tuan ya, kelebihan bersugi. Lepas tu pula alat tu, alat bersugi tu yang mana lebih afdal. Dalam ni ada sebut. Dan kalau kita sekarang pegang kayu sugi yang macam ni bersugi ni kan dengan kayu ni, macam mana cara yang Nabi buat yang kita dapat pahala. Kalau sempat insya-Allah. Baik. Jadi sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Tengok. Jadi maknanya kan nak pegang kayu sugi ni atau nak pegang buruh gigi tu mesti dengan tangan kanan. Okey. Baik. Saya masuklah cerita macam mana kita nak pegang, ataupun saya sebut dululah. Martabat sugi itu ada 4 martabat. Maratibus siwa lahu khamsatu maratiba. Martabat bersugi atau alat-alat sugi itu, martabat dia mana lebih afdal? Ada 5 maratib. Ada 5 maratib, ada 5 maqam, ada 5 peringkat. Okey. Yang pertama, yang paling afdal bersugi itu, gosok gigi itu, ayyaku nabi'udil araqi. Tengok dalam kitab dia kata yang afdalnya bahawa adalah bersugi itu dengan alat dia, dengan ranting kayu arak. Inilah ni yang saya tunjuk ni, ranting kayu arak ni. Ini kayu arak lah ni. Ini kayu arak ni dalam negara yang padang pasir je tumbuhnya. Saya cubalah dulu bawa daripada Yaman, saya cuba bawa, saya ambil satu ranting tu, saya bawa, saya balut dengan kain basah tu, pun dalam beg, nak bawa, nak cuba tanam kat Malaysia. Tak maunya hidup. Tak mau hidup ni kayu arak ni tuan-tuan, tak boleh hidup. Sebab dia tak nak tanah yang basah, hujan selalu tak nak. Dia nak kering je. Dia duduk pada pasir panas tu. Tu yang pertama, kayu arak yang afdal sekali. Kemudian yang keduanya, summa jari din nakhli. Kemudian pelepah tamar. Pelepah tamar tu. Pelepah tamar tu tuan-tuan sekalian. Ni ambil mana ni? 5 rawahul Bukhari. Min anna akhar siwa istiyaki bin Nabi sallallahu inda maut kana min asabin nakhli wa huwa jarida ma lam yambut alaihi khawas. Tengok ya. Jadi kan pandang kepada Nabi juga pernah guna sebelum Nabi wafat. Nabi pernah guna namakan jari di nakhli itu. Apa dia? Pelepah tamar tu Nabi pernah guna. Ni riwayat daripada Imam Bukhari. Min anna akhir siwa, bahawa setengah daripada alat sugi yang Nabi sugi tu, istiaku bih Nabi tu indal maut, di masa nak wafat tu, kana min asabin nakhli. Asab tu mana
dia punya pelepah lah. Wahwa jariduhu. Jari tu, jari tu pelepah. Pelepah tamar tu Nabi gunakan sebelum dia wafat. Jadi mana? Bila Nabi guna, kita kan sebagai orang Islam ni kan, tiap-tiap yang Nabi guna ataupun tiap-tiap benda tu yang Nabi buat, maka itu adalah benda yang terbaik. Walaupun setengah orang kita pakai sekarang, yang pakai beruh gigi, pakai plastik lah. Di mana letak dia? Dalam 5 martabat ni, yang pakai plastik, yang pakai kadang-kadang ada orang pakai steamer lah, ada orang pakai close up lah, ada orang pakai Colgate lah, dia punya alat beruh gigi tu kan. Macam-macam syarikat lah, tapi menggunakan plastik, getah ataupun macam-macam lah. Okay. Tapi dalam ni kan tak ada yang jenis tu tak ada. Yang pertamanya kayu arak, yang keduanya pelepah tamar. Yang ketiganya summa'u dizaitun. Ranting pokok zaitun. Ranting pokok zaitun. Pokok zaitun ni ranting dia warna hitam. Warna hitam. Walaupun sungguhlah kalau pergi kat kalau pergi dekat Palestin tu, dikeliling Masjid Aqsa tu, memang banyak pokok zaitun kat situ. Banyak sangat-sangat. Balah atas bukit kat Palestin tu memang pokok zaitun saja banyak. Baik. Jadi kan pokok zaitun tu pun, ini pun katanya 5 rawah ad-Darqutni. Ada juga 5 kerana hadis yang diriwayatkan daripada ad-Darqutni. Naam. Dalam hadis tu as-siwaku az-zaituna min syajari mubarakah. Dia kata bersugi, dia kata ya, bersugi dengan kayu zaitun tu, kayu zaitun ni min syajarati mubarakah, daripada pokok yang diberkatkan. Jadi sebab itulah apa yang Nabi guna juga pokok zaitun tu. Dan beza dia apa? Beza dia kan, saya dulu pernah gunalah. Yang ni kayu arak ni, dalam kayu arak ni yang Allah buat ni tuan-tuan sekalian, sebab itulah Nabi ni bila guna benda tu memang itulah yang paling afdal. Sebab kan dalam kajian lah, sebenarnya Nabi dah tahu lama dah, Nabi dah buat lama dah. Dalam ni memang dah ada siap-siap garam, rasa masin benda ni. Siap-siap dah. Dan dia bau dia tak berubah pun. Bau dia tak berubah pun. Walaupun kita gosok macam mana sekalipun, dia tak berubah. Nanti saya cerita satu kajian pernah dibuat, tuan-tuan. Satu kajian yang pernah dibuat. Ini kalau yang doktor tu mungkin boleh cakap lah benda ni. Saya cakap atas dasar pengalaman lah. Kayu arak ni tuan-tuan, kayu arak ni kan, bangun tidur, kita bangun tidur, jangan kumur-kumur. Terus kita gosok dengan air liur, kita gosok bola gigi, gosok. Lepas tu, mulut kita kumur-kumur lah. Yang ini, yang kita gosok dengan air liur tu, jangan basuh. Letak satu tempat. Okay? Letak, tinggalkan 1 hari. Besok kita ambil, kita cium bau dia, kekal macam bau yang asal. Tak berubah bau dia. Tapi kalau ambil beruh gigi, plastik tu, jangan letak Colgate ke, jangan letak jangan letak ubat gigi lah. Bangun tidur, gosok. Lepas tu, letak, jangan basuh, letak. Tengok bau dia macam mana. Sebab itulah kayu arak ni dia tidak menyimpan bakteria. Dan di dalam kayu arak ni memang dah ada dalam tu dipanggil apa? Yang kata apa nama tu? Yang dalam ubat gigi kita ni ada benda tu. Dah siap-siap dah Allah buat dalam ni tuan-tuan sekalian. Garam galiannya dah ada dalam ni, siap-siap dah. Sebab itulah dia rasa kemasin-masinan sikit tu. Okey. Kayu zaitun. Kayu zaitun dia beza dia. Bulu yang di hujung tu dia agak halus. Yang ni agak kasar sikit. Sebab ni yang paling baik. Sebab ini yang paling baik. Okey. Itu yang ketiga, kayu zaitun. Yang keempatnya, summa kulli udin lahu raihatun illa raihan. Kemudian yang tinggal lagi daripada ranting-ranting kayu yang baginya ada bau yang sedap. Ada bau lah. Raihatun. Seperti apa? Saya buat contoh apa? Seperti ranting pokok bunga cengkeh. Ranting pokok bunga cengkeh tu. Dia ada bau tu. Tapi takut dia punya bulu dia tu agak kasar tu. Takut melukakan gusi. Tapi tiap-tiap ranting kayu yang ada bau, boleh. Itu masuk peringkat yang keempat. Okay. Yang kelima,
Summa baqiyatil a'wad. Anak kemudian yang tinggal lagi daripada ranting kayu. Tengok ya. Jadi maknanya dalam 5 ni semua pakai ranting kayu. Semua pakai dia kata pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Okay? Tak sebut pun yang pakai apa? Tak sebut pun yang pakai yang pakai plastik tu tak sebut pun. Jadi kan kalau kita naklah kelebihan ni kan, anak kita pakailah kedua-duanya. Dalam bilik air kita tu sedialah dengan Colgate ke apa ke tak kisahlah. Asalkan dia halal, eloklah anak buruh gigi tu. Tapi guna juga yang Nabi punya pakai. Guna juga yang Rasulullah pakai, kita guna juga. Sebab Nabi pakai kan tiap-tiap yang Nabi guna tu mesti benda tu adalah baik-baik belaka. Jadi kan dia kata dalam ni, dia kata pegang dengan tangan kanan. Jadi kayu sugi ni nak pegang macam mana? Kalau kita pakai buruh gigi, kita tak dapat sunnah cara pegang kayu tu. Nak pegang dia macam mana? Dia kata, dia sebut, dia kata, kaifiyatu maskihi. Kaifiat nak memegangnya. Kaifiat dia macam ni. Apa ni? Dia punya jari kelingking kita di bawah, 3 jari di atas. Jari telunjuk, jari hantu, jari manis ni di atas. Kemudian ibu jari di bawah. Pegang macam ni. Nampak tak? Dia pegang macam 3 di atas, 2 di bawah. Yang ni apa ni, ibu jari di hujung tu dekat bawah, lepas tu jari kelingking di bawah, 3 jari tu di atas. Pegang macam ni. Itu cara pegang. Kalau kita pakai yang buruh gigi tu, kita pegang macam ni. Kita genggam macam ni. Sedangkan yang sunatnya kita pegang macam ni. Ini dapat pahala, pegang je dapat pahala ni. Lepas tu kayu sugi tu pula, panjang dia ya, jangan lebih daripada segenggam pula. Kita dah pegang macam ni, ada lebih panjang pula. Yang itu makruh. Itu adalah hukumnya adalah makruh. Baik, jaga. Itu kalau kita pakai kayu lah. Kalau kita pakai yang buruh gigi, nak pegang macam mana macam tu? Nak pegang macam mana? Kalau kita pakai, katalah ni buruh gigi, kita pegang macam ni. Nak pegang macam mana? Boleh tak? Boleh jugalah kan? Boleh jugalah. Bolehlah, cubalah nanti ni. Nak dapatkan dia, kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi dalam 5 tu, tak ada yang plastik tu, tak ada. Tapi kita orang Malaysia ni, Melayu ni, kita dah biasa guna yang plastik tu. Yang pakai buruh gigi tu, nak pakai. Tapi nak dapatkan pahala tu, kita pakai juga kayu arak tu, tuan-tuan. Bukannya mahal sangat pun. Okey. Baik. Jadi sunat bersugi tu dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan. Nak gosok gigi tu di mana mulanya? Mulakan sebelah kanan mulut. Kanan, kalau dalam yang Arab ni, sunat belah kanan atas. Mula-mula. Nak belah kanan gigi atas. Nak belah kanan gigi atas. Gigi atas dulu. Kanan. Lepas tu, dalam kanan. Lepas tu, kanan. Lepas tu pergi tengah-tengah. Kalau pakai kayu sugi lah, dia ada yang jadi bentuk 8 pun boleh. Nak terus pun boleh. Daripada kanan terus sampai hujung. Nak patah balik. Patah hujung sampai hujung. Lepas tu, dah habis, baru kiri bawah pula. Terus kiri bawah, kanan bawah, lepas tu tolak ke kiri. Lepas tu macam itulah. Ataupun buat bentuk 8. Daripada kanan, kanan atas, tolak ke bawah, belah tengah-tengah, masuk kiri bawah, naik kiri atas, turun belah bawah, buat macam tu. Pusing macam tu. Gosok gigi. Lepas tu, lidah ataupun dalam-dalam dia tu. Dalam-dalam tu belah kanan dulu. Macam ikut tertib macam tadi. Tertib macam tadi. Baik. Okey. Kemudian, mula sebelah kanan, mulut. Digosokkan pada langit-langit. Langit-langit pun gosok macam tu. Kalau pakai kayu lah. Kalau pakai kayu, daripada dalam, tolak keluar. Daripada dalam, tolak keluar. Tapi kalau pakai berus, nak buat macam mana? Daripada nak buat macam mana? Nak pakai berus, nak buat macam mana? Baik. Padahal langit-langit itu pun dalam mulut. Sebab bila kita makan satu, langit pun kena juga. Makan ikan ke, makan apa ke, langit-langit kena. Okey. Kemudian, okey. Gosok kepala langit, mulut. Dia kata langit-langit mulut perlahan-lahan. Supaya tak melukakan. Tak mencederakan. Okey. Digosok atas gerusi, gigi dan lidah. Lidah pun gosok. Gerusi tu gusi lah.
Baik. Ada doa dia. Masa kita gosok gigi tu kan. Ada doa dia tuan-tuan. Apa dia? Doa dia ialah Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Dia kata dalam ni disebut Allahumma bayyid bihi asnani. Allahumma ya Allah putihkanlah dengannya dengan gosok gigi ni akan gigi-gigi aku. Wasyudda bihi lisati. Dan kuatkanlah gusi-gusi aku. Wasabbit bihi lahati. Dan kuat sabit tetapkanlah bihi dengan gosok gigi tu lahati. Lahati tu kita punya tulang rahang ni. Wa afsih bihi lisani. Dan fasihkanlah lidah dengannya dengan gosok ni lidah aku. Fasihkan lidah aku bercakap. Wa barik li fi. Dan berkatkanlah bagi aku dengannya dengan bergosok gigi ni. Wa asibni dan berilah olehmu ya Allah bagi aku ni alaihi di atasnya di atas bersugi ni bagi pahala lah pada aku bersugi ni ya arhamar rahimin. Tengok. Jadi ini doa ni tuan-tuan, Nabi yang ajar. Masa kita bergosok gitu baca doa. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Kita baca doa ni tuan-tuan, dapat pahala. Dalam masa kita gosok gigi pun dapat pahala. Baik, okey. Kemudian dalam kitab ni kata fadilat kelebihan bersugi tu banyak. Banyak sangat kelebihan bersugi tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam kitab ni kata setengah daripadanya. Setengah tu bukan mana 1/2. Banyak lagi lah. Tapi sikit je tulis dalam ni. Setengah daripadanya 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih elok, lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Jadi kalau kita sembahyang kita bersugi, kalau 4 rakaat gandakan dengan 70 tadi. 2 rakaat ganda dia 70. Kalau 4 rakaat ganda pula 70 lagi pula. Jadi 140 pahala dengan bersugi kalau kita buat 4 rakaat. Baik. Jadi itu kelebihan. Itu Nabi kata apa itu hadis tu. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Itu semua kelebihan-kelebihan yang ada pada bersugi kan. Baik. Kemudian bersugi itu selain daripada menyucikan kotor-kotor di mulut dan di celah-celah gigi, ia membawa kepada keredaan Allah. Ni yang dalam kitab ni dia kata, dia sebut apa? Dalam ni yurdil Rabb. Wa yurdir Rabb. Mereka dapat redha daripada Tuhan kita. Daripada Allah Taala sebagai Tuhan. Dalam ni ada banyak lagi ni. Kemudian mencerdikkan akal. Mencerdikkan akal. Orang yang bersugi ni, dia suka bersugi ni, dia boleh mencerdikkan akal. Menajamkan fikiran dia lah. Mencerahkan mata. Jadi kalau orang yang pakai mata tebal-tebal tu, cuba lazimkan bersugi ikut sunnah Rasul dengan kayu arak. Dan setiap puasa kita bersugi. Guru kami kan, Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kayu sugi dia, kalau pada badan dia, poket atas ada, poket bawah ada, poket jubah tu lepas kat dalam tu ada, kayu sugi supaya dia tak terlupa bersugi tu. Sebab kelebihan dia banyak. Dia masuk rumah sugi, nak masuk kereta bersugi, keluar kereta bersugi, masuk masjid bersugi, nak masuk rumah bersugi, sugi je kerja Habib Omar tuan-tuan sekalian. Sebab nak dapatkan kelebihan daripada Rasulullah punya percara ni, nak ambil keberkatan kat situ. Baik, kemudian nak melambatkan tumbuh uban rambut. Jadi kalau orang yang bersugi tu, rambut dia lambat tumbuh uban. Kalau ada pun sela-sela gitu je. Kalau selalu kita bersugi, insya-Allah lambat tumbuh uban. Tapi kalau dah putih lah rambut tu, nak bersugi bagi hitam balik tak apalah. Itu tak dapat lah tu. Tapi kalau sebelum dia hitam, sebelum dia putih tu,
Anak kita selalu gosok gigi sugi dengan kayu arak tu, insya-Allah anak dia lambat nak tumbuh uban, mengurangkan bongkok anak. Jadi kalau masa tua tu, orang kayu sugi tu anak dia kurang jadi bongkok. Atau sakit pinggang. Menggandakan pahala dan mengingatkan 2 kalimah syahadah ketika hendak mati. Jadi mudahnya tuan-tuan ya. Kalau orang nak mati tu, kalau dia rasa dapat susah nak keluar tu, sugikanlah. Sugi tu tak dengan kayu pun tak apa. Ambil pereca kain pun boleh. Pereca kain yang kesat tu kita sugikan mulut dia, insya-Allah. Baik. Dalam ni kan dia sebutkan fawaidus siwak, kelebihan faedah sugi itu kasiratun, banyak. Ausalaha membilang oleh setengah daripada ba'du ulama ni ila sab'in, sepada 70 kelebihan bersugi ni. Minha, setengah aja daripadanya, sikit daripada 70 tu. Annahu yazidu fi fasahati. Dia menambah kefasihan berkata-kata. Kalau orang jenis mengajar tu dia kena fasih berkata-kata. Kau tak boleh. Jadi orang terlebih lagi kalau pelajar penuntut ilmu tu kena bersugi. Ini penuntut ilmu sugi pun tak. Kayu sugi pun tak ada. Itu yang bahasa tak boleh kata-kata tu. Tak boleh cakap sepasal tak boleh. Nak mengajar orang tak boleh. Sebab tak sugi ya. Kemudian dia kata ayazida fil aqli. Dia menambah pada akal. Wal hifzi, dan kuat penghafalan. Wa yahutul basar, dan dia boleh menajamkan pandangan mata. Dalam ni banyak lagi lah. Jadi menambahkan berganda-gandakan pahala. Banyak lagi dalam ni kan. Baik. Jadi yang paling pentingnya ialah wa'azamuha, dan yang paling besar fawaid ni, sugi kelebihan dia ni ataupun faedah ni, annahu, akan bahawasanya yang yuzakkirus syahadah indal mengingatkan kalimah syahadah di sisi kita nak meninggal dunia. Jadi kalau macam tu kan, jangan kita tinggalkan dah pesugi ni lah. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan-kelebihannya nanti. Baik. Jadi gini, dia sebut di kita sini, sekiranya seorang tu tidak dapat, dia ada terdaya lah, lemah lah, hendak bersugi di masa-masa tersebut tu, hendaklah ia bersugi sekurang-kurangnya sekali sehari semalam. Tapi sebenarnya tak cukup. Walaupun dah cukup, dah kita sebut cukup, tak apalah, memadalah. Kalau lemah sangat, tak boleh sangat, dapatlah buat sehari sekali. Tapi lebih-lebih laginya, tak abdulnya ialah paling kurang, paling eloklah 3 kali satu hari. Iaitu pagi bangun subuh, lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu kita nak malam nak tidur. Itu yang paling lah. Itu yang kurang-kurang abdul tu lah. Walaupun nanti tak dapat sehari sekali pun tak apa dah, dia kata. Jangan sampai kita tak pernah bersugi langsung. Baik, insya-Allah kita dah sampai ke penghujung ni. InsyaAllah nanti akan datang dalam bab fiqh ni, kita akan masuk pula istinja. Bab pada menyatakan istinja. Apa dia istinja? InsyaAllah masa akan datang kita cerita pula. Baik, ada soalan tak berkenaan dengan sugi? Ada soalan tak berkenaan dengan bersugi? Okey, ada soalan dalam ni. Macam mana nak cari? Saya tutup apa ni tu, payah. Baik. Bila kita guna buruh gigi dan Colgate tu, dapat tak fadilat-fadilat yang tadi? InsyaAllah. Dengan rahmat Allah Ta'ala dapat. Sebab bersugi tu pun, walaupun kita bersugi macam tu tak ikut Rasulullah punya cara kan. Tapi walaupun macam mana pun, dinamakan juga bersugi. Mudah-mudahan dapat fadilat-fadilat. Tapi bagi saya lah, walaupun kita guna buruh gigi yang Colgate ke, close up ke, kita pakai apa nama lagi tu,
yang gambar orang pakai topi tu, dali, daki, dali. Okey. Kita pakai yang tu sekalipun jangan lupa kita pakai yang Nabi punya. Rasulullah punya macam ni kayu sugi macam ni Ini pun satu sunnah Nabi yang banyak orang tinggal dah ni. Saya ingat dulu kan masa saya di Yaman dulu kan, bila masuk babus siwak, ustaz yang mengajar tu, ustaz yang mengajar tu dia sebut gini. Ustaz yang mengajar tu dia kata macam ni. Sebelum babus siwak, bab pada menyatakan sugi. Maka dia akan tengok seorang anak muda. Ada sugi tak? Ada kayu sugi tak? Ada kayu sugi tak? Ada kayu sugi tak? Kalau ada seorang yang tidak ada kayu sugi, maka dia kata pada kelas, hari ni kita tak usah belajar lagi. Pasal apa? Sebab kamu ada seorang pada kamu yang tak ada kayu sugi. Pergi cari kayu sugi dulu. Dah dapat kayu sugi baru masuk. Tapi tak apalah, di Darul Mustafa tu dekat luar tu banyak orang jual kayu sugi. Belilah. Jadi beli kau masuk balik. Baru dia mengajar. Kau tidak tak. Kau tidak tak. Macam tu. Baik. Kemudian tak apa lah. Okey, kemudian berapa lama sepatutnya kita nak boleh guna? Okey. Expired date bagi kayu sugi ni, kalau kita pakai buruh gigi, bila bulu tu kembang, kita buanglah, beli yang lain lah. Selagi memang tak kembang kan, itu expired date lah. Tak ada lah tarikh tertentu nak. Tapi kalau yang ni, sehingga dia jadi kering. Sebab tu kan bila malam, nak mengelakkan dia lambat jadi rosak, malam nak tidur tu, sunat kita rendam dengan air supaya bulu ni boleh guna yang jadi basah. Selagi dia basah, selagi dia ada bau, maka selagi itulah memang bau dia memang bau yang asal. Bau yang Allah Ta'ala buat. Jadi selama tu boleh guna. Tapi bila dia dah kering, bulu-bulu tu bila kita gosok dia dah patah-patah, maka pada ketika tu expired lah dia. Dia punya berapa lama, dia tak ada had tertentu. Tengok macam mana orang tu jaga. Kalau orang tu jaga dengan dia rendam air, itu lama lagi lah had jangka hayat kayu sugi tu. Baik, okey. Tengok macam mana orang tu jaga. Mungkin ada orang yang sampai sebulan. Benda ni bukan mahal sangat pun kan, murah aja. Okey. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Guna keduanya, guna buluh gigi, guna kuyak. Sebab guna juga. Macam saya kata tadi lah. Macam itulah. Jadi maknanya bolehlah guna kedua-dua. Kita guna yang pertama buluh gigi tu, lepas tu kita guna pula yang kayu sugi tu. Jadi dapat juga pahala kelebihan dia, insya-Allah. Baik, benda ni sunat. Okey. Dalam ni ada satu soalan. Dalam platform apa ni, Facebook ni, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilakah sunat bersugi sebelum solat? Seperti yang ada dalam hadis. Jadi sebelum solat ni, sebelum kita angkat takbir tu, kita sugilah dulu. Sebelum kita angkat takbir, sebelum katalah dah habis qomat dah kan. Jadi kita pun cubalah Tok Imam tu istawu sufufakum, Tok Imam tu. Tapi dekat Malaysia ni, saya jarang jumpa orang Tok Imam tu peringatkan untuk bersugi. Tapi kalau di tanah Arab, dia kan imam tu kan sebut, istawu sufufakum fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis solah, dia kata. Samakan saf, rapatkan saf, sesungguhnya menyamakan saf dan merapatkan saf sebagai daripada kesempurnaan solat. Dia kata macam tu. Lepas tu, dia kata apa? Lepas tu dia kata, asyiwak, bersugilah kamu. Kau belah solat. Jadi kita bersugilah sebelum waktu takbir. Sugilah. Sugi macam tu. Tak ada masalah. Kalau pakai kayu sugilah. Kalau pakai Colgate tu nak sugi macam mana lagi? Kalau pakai Colgate tu nak gosok dengan air lah macam mana. Nak basuh lagi lah. Okey. Baik. Jadi, sebelum wuduk, selepas wuduk ke atau sebelum mengangkat takbir. Jadi masalah ni, kalau pakai kayu sugi tu, dalam masa sebelum wuduk, sebelum kita pegang basuh tangan sugi dulu. Basuhlah. Ataupun kita basuh tangan sugi, basuh semua. Tak kisah, asalkan belum berwuduk. Kemudian, selepas wuduk pun boleh juga. Lepas wuduk kita sugi lagi boleh juga. Tak ada masalah. Sebelum kata takbir. Baik, betul juga. Okey. Mohon bertanya pula berkaitan dengan darah jika boleh. Jika tempoh haid yang saya dianggap 14 hari,
masalah haid kan. Jika darah masih keluar, bagaimana nak salat solat? Okey. Sekarang ni, tengoknya, zaman kita dengan orang perempuan kan, katalah ada perempuan kan, ghalibnya haid dia tu adalah pada kebiasaan dia atau 6, 7, 8 hari. Tiba-tiba kan satu hari tu kan, dia lebih daripada yang kebiasaan. Katalah biasa 7 hari. Tiba-tiba hari ke-8 ada, hari ke-9 ada, hari ke-10 ada. Adakah yang lebih dari kebiasaan tu haid ataupun tidak? Okey, tengok keadaan. Sekiranya darah tu melampaui sehingga 15 hari lebih, sehingga melampaui 16 hari. Maka nyatalah darah yang tadi itu ialah darah istihadah. Jadi dia kena qada baliklah. Dia kena qada balik sembahyang yang ditinggal tu. Sebab dia wajib dia kena tinggal. Kalau ada darah, dia tak boleh sembahyang lagi. Jadi orang perempuan yang macam tu dia kena tahu. Sebab itulah orang perempuan macam ni, orang dalam kitab fiqh lah. Dia kena tahu tarikh kebiasaan dia berapa hari, bila, masa dia keluar tu bila, malam ke, tengah hari ke, tengah bulan ke apa, dia kena tahu yang tu. Kalau darah tu lebih daripada hari kebiasaan, hari ke-8 ada, hari ke-9 ada, hari ke-10 ada, hari ke-11 ada, hari ke-12 ada. Tiba-tiba berhenti hari ke-13, maknanya tak lebih daripada 15. Maka nyatalah itu adalah haid. Tapi sekiranya nak sampai hari ke-16 ada lagi, maka daripada 8, 9, 10 sampai 16, 17 tu, makalah itu darah istihadah. Bila itu darah istihadah, maka dia kena qada. Sembahyang hari ke-8 kena qada, hari ke-9 kena qada. Pasal apa? Sebab ternyata darah tu bukan haid. Okey, dalam ni disebut, biasanya dalam 14 hari. Jika darah masih keluar, bagaimana nak melaksanakan solat? Maknanya kalau dah lebih daripada 14 hari, masuk hari ke-15, sebab apa? Sebab darah haid ni, sebanyak-banyak haid ni ialah 15 hari, 15 malam. Tapi kalau lebih daripada itu, yang itu bukan haid dah. Itu tak namanya haid. Kalau lebih daripada hari kebiasaan ataupun lebih daripada 15 hari. Itu bukan haid. Itu namakan istihadah. Jadi bila kita istihadah, nak solat macam mana? Dia kena basuhlah darah dia tu. Lepas tu dah basuh. Lepas tu dia pakai dia punya pampers dia tu. Dia pakai dia punya apa nama tu? Pad. Pakai pad dia tu. Bukan iPad tu. Pad. Pakai pad tu. Lepas tu ambil wuduk. Orang yang darah istihadah ni, syarat yang ambil wuduk tu, nak sembahyang mesti dah masuk waktu. Mesti dah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu, maka wuduk dia tu mungkin akan jadi batal. Pasal apa? Sebab darah haid tu sentiasa keluar. Itu dia kata darah itu sentiasa keluar. Jadi bila darah istihadah macam tu sentiasa keluar ada darah tu, maka hendaklah dia ambil wuduk. Dia cara basuhnya, basuh hilangkan darah tu dulu. Lepas tu pakai pad dia. Lepas tu dia ambil wuduk. Pakai pad, pakai rasul dalam dia. Lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk, terus kena sembahyang. Tak boleh tunggu-tunggu, tak boleh. Kalau tunggu juga, menyebabkan akan jadi apa? Hadas tu makin banyak. Hadas tu makin banyak. Okey. Baik. Kalau masalah ni, kalau masalah kesugi yang dah expire tu, nak tanam pun dia tak tumbuh. Dia tak tumbuh pun tanam ni. Baik. Ustazah Hafizah kan? Dia tak tumbuh pun. Buang je lah tong sampah. Tak adalah kena tanam, kena kapan, tak adalah. Macam tu je. Nak buang-buang je lah. Benda tu dah tak boleh pakai dah pun. Wallahualam. Baik, dalam masalah haid tadi faham tak? Ada soalan lain? Tak ada? Ada ya?
Kalau tak ada, kita berhenti dulu. InsyaAllah. Nak kita sambung pula pada minggu hadapan. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafil lutuf, ya jami' sunah, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika riqqa wa anta lam tazal bika ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhiyasir alaina kulli asir wa tasir ala kasir. Allahumma ya man la ya tajallab ya tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafi yakhafu minka wa akhafi man la yakhafu minka. Allah bihaqi Sayyidina Muhammadin arasna bi'ainika tilatana wa qunufna bika nafika allati la yurab warhamna biqudratika alaina falla nanakata siqatuna wa raja'una wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.